A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Yang Berusaha Pengarah Pusat Belia Antarabangsa Dr. Muhammad Maliki bin Muhammad Rafi'i. Penceramah jemputan kita pada kali ini iaitu Ustaz Rosli bin Daud, Pegawai Hal Ehwal Islam daripada Kementerian Belia dan Sukan, warga kerja IYC KL yang saya hormati dan saya kasihi, dan seterusnya kepada pengunjung-pengunjung Facebook IYC Malaysia. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bagi satu sesi tazkirah sempena bulan Ramadan pada 15 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 8 Mei tahun 2020, iaitu dengan tajuknya terbuka pintu syurga, makbulnya doa dan terhapus dosa orang yang berpuasa. Baiklah, sedikit saya ringkaskan sikit mengenai info mengenai penceramah kita pada kali ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Ustaz Rosli bin Daud. Beliau merupakan pegawai Hal Ehwal Islam daripada Kementerian Belia dan Sukan. Ustaz berasal daripada Kelantan dan sekarang ni kalau tak silap menetap di Kajang. Telah berkahwin. Dan beliau juga telah mempunyai 5 cahaya mata. Alhamdulillah. Ustaz mempunyai ijazah sarjana muda pengajian Islam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Ustaz juga telah berpengalaman lebih 25 tahun berkhidmat di pelbagai jabatan kerajaan. Baiklah, untuk makluman juga, tazkirah kita pada pagi ini merupakan anjuran daripada pengurusan IYC iaitu Pusat Belia Antarabangsa, dan juga dengan kerjasama Kelab Kebajikan dan Rekreasi Pusat Belia Antarabangsa KKRPBA. Baiklah, sedikit mengenai Ramadan ni kalau saya tak betul nanti saya minta Ustaz mungkin boleh betulkan saya. Sesungguhnya hadirin sekalian, sesungguhnya kita ni di bulan Ramadan di mana nafas kita ni menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah, amal kita diterima, doa kita diijabah. Sebelum cahaya syurga padam, sebelum hidup berakhir, sebelum pintu taubat tertutup, insya-Allah kita masih diberi kesempatan untuk mendapat keampunan darinya, insya-Allah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mungkin boleh kita terus, saya serahkan terus sesi tazkirah ni kepada Ustaz Rosli bin Daud dengan tazkirah yang bertajuk terbuka pintu syurga, makbulnya doa dan terhapus dosa orang yang berpuasa. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ma asbahana min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada sahabat saya, saudara Jazril bin Jaafar selaku moderator kita pada hari ini, dan juga kru-kru yang terlibat, Cik Fauzi, Cik Syam yang di KBS ni, dan seterusnya yang saya
hormati yang berusaha Dr. Haji Maliki, Imam Arafi, pengarah Pusat Belia Antarabangsa IYC Kuala Lumpur, pegawai kanan IYC, semua staf kaki tangan, sahabat-sahabat di IYC, dan semualah yang menonton kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya Rin, apa khabar, sihat? Dan saya percaya semualah kita berada dalam keadaan, saya mendoakanlah semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat, kerana kita hari ini dah masuk 15 Ramadan. Ya. Kita dah pertengahan dah, Rin. Kita dah pertengahan Ramadan, 15 hari dah kita puasa, dan insya-Allah kita berdoa pada Allah SWT, moga kita selesai Ramadan kita insya-Allah untuk tahun ini dan seterusnya lah, untuk tahun-tahun yang berikutnya insya-Allah. Jadi sebelum kita saya meneruskan tazkirah kita pada pagi ini, tazkirah sempurna Ramadan yang dianjurkan oleh IYC dan Kelab Badan Kebajikannya. Malam tadi dah, sebelum tu saya nak berkongsi jugalah, mungkin tuan-tuan sahabat-sahabat dah tahu ya, dengan berita yang sama-sama kita dengar pagi tadi dan malam tadi dah khususnya kan. Jadi telah kembalinya seorang murabbi kita, seorang tokoh ulama kita, iaitu Datuk Ustaz Datuk Ismail Kamus, telah meninggalkan kita. Kita sama-sama mendoakan untuk beliau, moga beliau diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik tuan-tuan, terima kasih sekali lagi kepada pihak IYC kerana menjemput saya lah untuk sedikit perkongsian kita pada pagi ini ya. Kita sedar tak sedar, pejam celik kita dah masuk 15 hari kita berpuasa. Sekejap saja. Puasa tahun ni, puasa tahun ni kita berlainan sekali. Berlainan dengan mungkin puasa-puasa pada tahun yang sebelumnya kan. Mungkin dan saya percaya kita tak pernah pun tak berpuasa dalam keadaan kita ni dikekang dengan dua, bukan dikekang, maksudnya diuji kita dengan dua keadaan. Kan, pertamanya puasa, kita kena berpuasa. Dalam keadaan yang keduanya kita dalam PKP. Kan, Perintah Kawalan Pergerakan kita secara bersyarat. PKPB sekarang ni kan. Jadi mungkin fasa keempat atau fasa kelima lah, di istilahnya begitu kan. Jadi dalam masa yang sama kita kena berpuasa. Kita berpuasa sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya lah kan. Jadi maksud saya kata tadi ialah kita diuji dengan dua keadaan yang begitu kan. Mungkin kalau kata puasa dalam bulan biasa pun kan, dalam keadaan yang biasa pun kita rasa sangat mencabar kita. Ini lagilah kita digandakan dengan satu lagi ujian. Kita tak boleh nak pergi mari, tak boleh ke sana ke sini dengan bebas dan sebagainya. Kita hanya diminta untuk berada di rumah kan. Walaupun bolehlah keluar sekali-sekala kan, bukan tak boleh. Dan sekarang ni pun boleh yang ada kita boleh keluar setengah-setengahnya untuk bekerja dari segi ekonominya dan sebagainya kan. Tetapi masih lagi dalam keadaan PKP. Itu hakikatnya yang kita kena terima puasa kita special pada tahun ini. Okey, baik. Jadi balik kepada tajuk kita hari ini ialah terbuka pintu syurga, makbulnya doa dan hapusnya dosa orang yang berpuasa. Banyak tu, Rin. Tiga sub topik kita ya, sub tajuk kita daripada tazkirah Ramadan tu sendiri kan. Okey, baiklah. Kita teruskanlah nanti saya akan ceritakan sikit-sikit berkenaan dengan tiga perkara tadi kan. Jadi sebagai mukadimah pembukaannya saya nak kongsi dah. Saya kongsi adanya satu cerita, satu kisah masyhur lah, dah masyhur, tuan-tuan pun dah mafhum kan. Bila mana datangnya menjelangnya Ramadan kan, dikisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar di masjid baginda dan baginda menyebut amin. Amin dan amin. 3 kali amin. Kan? Selepas itu, selepas turun ke bawah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ucap amin 3 kali kan?
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dia kata, ketika aku naik ke mimbar, kan, Jibril datang dan berkata kepadaku, kan, dia kata apa? Dia kata sesiapa, ini ringkasan secara cerita, bukan secara matan ya, ini secara mafhum daripada hadis tu, kan. Dia kata barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak diampunkan dosanya, kan, maka dia ni masuk neraka dan dijauhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang keduanya dia kata, barang siapa yang ada berkesempatan menjaga ibu bapanya, ada ibu bapanya, kan, tetapi dia tidak menjaganya. Dia tidak menjaga kedua ibu bapanya, maka dia juga masuk ke neraka dan dijauhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, lantas disebut aminah oleh Rasulullah. Dan yang ketiganya, barang siapa yang disebut nama Rasulullah, namaku, kan, tetapi mereka tidak berselawat ke atasku, juga dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kali amin, amin, amin. Jadi inilah yang berlega di dalam masyarakat kita, kan. Kisah ini mungkin ada juga diselit juga, tersebar juga kisah-kisah yang palsu, yang kata kena minta maaf dengan kawan-kawan dan sebagainya. Itu tambahan mungkin, tapi saya dah selidik, kan, dah tengok, maksudnya yang diceritakan tu maksudnya palsu. Ini yang sahihnya, yang sahihnya ini, maksudnya kisah tiga kali amin itu, kan. Apa yang saya nak highlightkan di sini ialah berkenaan dengan yang pertama tu, maksudnya sesiapa yang masuk Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi inilah jadi suatu kerugian kepada kita, kan. Satu kerugian kepada kita. Dah masuk dah, kan. Dah masuk dah, kita dah masuk dah ke satu restoran, kan. Dengan jamuan yang hebat, kan, dengan kenduri kendaraan yang hebat. Tetapi kita keluar tanpa apa-apa, tanpa dapat apa-apa. Keluar, orang tanya kenapa tak makan, tak minum, kan. Kita kata, tak dapat apalah, kita tak kesempatan untuk nak makan, minum dan sebagainya. Jadi itu kiasannya lah, kan. Jadi sekarang ni kita dah masuk Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh keberkatan ini, kan. Maka kita keluar nanti, insya-Allah harapan kita ialah kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Itu sebab ini dalam mukadimah lagi ni, Rin, abang belum masuk lagi kepada huraian saya, kongsian saya dengan terbuka pintu syurga, kan. Dia lagi nak bagi platform kita, asasnya begitu, kan, sebagai mukadimahnya, kan. Itu sebab kata Ustaz Said Hawa dalam kitab dia, kitab beliau Al-Islam, dia kata apa? Dia kata bulan puasa ni, bulan Ramadan ini sebagai madrasah, kan. Bulan Ramadan ni sebagai madrasah. Wa fi Ramadan fi haqiqati madrasatin. Maksudnya bulan Ramadan itu pada hakikatnya ialah madrasah, kan. Ini kita kena faham dulu yang pertama, kan. Jadi sebab apa madrasah, dia kata madrasah tu? Sebab madrasah ni kalau kita bahasa kitanya sekolah, kan, sebagai sekolah, sebagai tempat belajar, tempat kita belajar. Jadi itu sebab Ustaz Said Hawa kata sebagai Ramadan ini sebagai madrasah. Jadi kalau kita tak dapat belajar, tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Kita keluar macam tu juga, kita masuk ke sekolah, habis 6 tahun ataupun beberapa tahun yang ditentukan kepada kita, kita keluar. Contohnya kita masuklah, kita belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kan. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kita keluar. Selepas tingkatan 5 kita keluar. Jadi keluar-keluar tu tak tahu apa pun. Contohnya dah, kan. Jadi orang tanya dapat apa? Tak tahu, kan. Dapat sijil periksa pun tak tahu, apa pun tak tahu. Kan, ilmu membaca tak tahu, kan. Mengira pun tak tahu. Mengeja lagi tak tahu. Masya-Allah. Kan. Jadi itu maksudnya sebagai madrasah. Jadi itu dikiaskanlah oleh ulama kita, kan. Ustaz Said Hawa ni dia kata sebagai tempat kita belajar. Jadi kesempatan yang kita masuk ni, kan, hari ni hari yang ke-15 dah ni, jadi masih lagi ada berbaki, insya-Allah dalam 14 hari lagi ke ataupun 15 hari lagi ke, kan, kita boleh tambah baiklah apa yang kita dapat daripada Ramadan ini. Itu sebagai, kita katakan sebagai madrasah Ramadan.
Okey, dan seorang lagi saya bawa pandangan seorang lagi, Profesor Muhammad Qutb, dalam buku kitab beliau Falsafah Ibadah Islam, Falsafah Ibadah Islam. Dia kata apa? Dia kata apa nama ni? Bulan ni kan, bulan Ramadan ni dia kata, bulan Ramadan ni sebagai kita kata perkara dalam bulan Ramadan ni kita boleh dia kata sebagai latihan ketenteraan. Kalau tadi saya awal kata sebagai tempat sekolah, madrasah. Tetapi apa nama ni, Profesor Muhammad Qutb kata sebagai latihan ketenteraan. Yakni dia kata latihan ketabahan, menanggung kesusahan serta sanggup menghadapi kesulitan. Allahu Akbar. Kan? Itulah Ramadan yang kita ada pada hari ini. Susahnya kan, laparnya kan, lapar ya nak buka puasa kan, anak-anak kita dulu kan. Lapar bu nak buka puasa, boleh buka. Itu yang untuk yang belajar lah kan. Anak-anak kita yang umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi kalau kita kan, yang besar contohnya ataupun kita sendiri kan. Air lapar lah hari ni kan. Lapar nasi dah. Boleh buka tak? Tak boleh lah kan. Kalau kita masih lagi sihat macam ni kan. Tapi kalau kita dalam keuzuran ataupun dalam musafir, dalam apa nama ni dan sebagainya, kita dibolehkan untuk kita berbuka. Tetapi kita kena apa nama ni ganti balik, qada balik puasa tadi kan. Jadi inilah penuh kesulitan. Kata Profesor Mak Kutub ni kata maksudnya menanggung kesusahan serta sanggup menghadapi kesulitan. Ini saya kata puasa ni dia bukannya ibadah-ibadah yang biasa kan, ibadah yang sangat special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa ini dia berlain, lain daripada ibadah-ibadah yang lain kan. Puasa ni kalau kita kata dia kata apa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mafhum dia kata semua amalan anak Adam ini bagi dia. Illa saum, kecuali puasa kan. Wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya kan. Kalau sebab apa? Sebab dia kalau kita tengoklah, kita tengok ibadah lain, ibadah contohnya ibadah solat kan. Kita tunjuk bukan nak menunjukkan orang, maksudnya ibadah yang nampak, yang orang lain boleh tengok kan. Sampai azan, sampai je masuk je waktu, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan buka rusak pula. Nah, belum masuk maghrib lagi ni kan. Jadi azan itu syiar. Kemudian kita pergi solat berjamaah kan. Dan orang nampak kita solat, Allahu akbar hingga akhirlah kan. Haji pun begitu, orang nampak kita solat, kita pergi haji Mekah dan sebagainya kan, mengantarnya kan, menjemput kita dan sebagainya. Pergilah bertawaf, sa'inya kan, berwukufnya dan sebagainya dah kan. Jadi ibadah tu ibadah yang nampak, fizikal kita nampak kan. Zakat pun begitu kan, nampak orang yang berzakat dan sebagainya kan. Tetapi specialnya Ramadan ini ialah sebab Allah kata wa ana ajzi bih, as-saum li, puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Itu kalau orang kata kenapalah kita ni puasa kan, susah-susah aja kan, kalau lah maksudnya kan, penat saja ni kan. Kenapa? Sebab itulah keistimewaan puasa, sebab Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Salah satunya lah kan, Allah Ta'ala akan membalasnya kan. Yang lain-lain itu pun Allah balas kan, tetapi telah dikadarkan berapa, contohnya kita kata solat itu 27 kan, dia ada kadar-kadar dia. Tapi dalam bab ni, dalam puasa ni, Allah Ta'ala yang akan beri setakat mana yang boleh dia akan bagi kepada kita kan. Bila di akhirat nanti berlakunya proses timbangan mizan dan sebagainya kan. Jadi puasa inilah akan memberi syafaat kepada kita selain daripada Al-Quran. Syafa'atani fi yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua syafaat pada hari kiamat, iaitu syafaat puasa dan syafaat Al-Quran. Jadi dua syafaat ini akan datang kepada kita. Jadi akan datang kepada kita, contohnya lah kita katakan amal kita ni tak cukup, amal-amal yang lain, contohnya apa nama ni, sembahyang kita dan sebagainya lah. Jadi tak cukup. Jadi datanglah puasa, datanglah Al-Quran dengan keberkatan, dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah akan
berlakunya, kita kata inilah yang dikatakan wa ana ajzi bih. Sebanyak mana pun kalau kata Allah Taala akan tambahkan dengan sebab puasa dan uh, Quran itu sendiri kan. Itu sebab special puasa. Okey, baik. Okey ya, boleh. Kita perlahan-perlahan kayuh kan. Insya-Allah. Puasa ni macam itulah kan. Dia ini lain macam. Ini norma baru kita ni kan, norma baru. Jadi kita berdepan dengan PKP, selepas PKP kita diajar dengan norma baru. Jadi ini saya kaitkan dengan falsafah puasa, masya-Allah. Jadi sama. Maksudnya falsafah dia tu di sebaliknya kan. Kita dalam PKP ni kita diajar basuh tangan. Kan? Benda tu dah lama, cuma norma baru kan. Jadi kebiasaan baru diajar oleh kerajaan dengan pihak Kementerian Kesihatan KKM suruh kita membudayakan, membiasakan basuh tangan kan, sosial distancing, maksudnya jarak penjarakan sosial kan, sekurang-kurangnya 1 meter kan. Lepas tu duduk kat rumah kan. Jadi ini kita kata norma baru. Jadi perkara-perkara baru yang diajar dalam PKP ini, inilah selepas ini pun kan, macam YABPM kita sebut, selepas ini pun inilah juga kita nak jadi kebiasaan kita di Malaysia ini. Maksudnya bila habislah pun, andaikan kita kata PKP ni habislah hujung bulan ni kan, tetapi perkara-perkara ini tetap kita amalkan. Jadi falsafahnya samalah dengan puasa. Madrasah yang Ustaz Said Hawa kata tadi kan, dalam bulan Ramadan inilah kita belajar mendidik jiwa kita kan, mendidik jiwa kita. Jiwa kita ni jiwa yang keluh kesah, jiwa kita yang malas, nafsu kita yang malas, nafsu kita yang memberontak, nafsu kita, jadi kita bakar dengan Ramadan itu kan. Maksudnya Ramadan itu sendiri pun sebagai panas. Kita bakar nafsu kita itu untuk kita suburkan balik, timbulkan balik dengan nafsu-nafsu. Nafsu, kita kata nafsu-nafsu yang baik, nafsu mutmainnah kan. Yang nafsu-nafsu yang mengerahkan kita, mengajak kita berbuat kepada kebaikan. Itu berbeza. Maksudnya inilah yang kita nak bawa selepas Ramadan nanti kan. Itu sebabnya kita masuk ke fasa yang kedua, ke subtopik yang tadi, yang kedua tadi kan. Ya. Yang pertama sebenarnya kan, minta maaf. Yang pertamanya ialah terbukanya pintu syurga kita kan. Jadi kita dah faham dah, oh ini puasa kan. Oh sepatutnya kita, sepatutnya puasa kita puasa yang terbaik dan sebagainya kan. Sebab apa puasa? Sebab kita ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kefahaman kita. Sebab itulah apa-apa pun kita mula dengan ilmu. Jadi dalam mukadimah tadi saya nak gaulkan, maksudnya kita bagi faham falsafah ibadah. Kita puasa ni untuk apa? Kerana apa? Kan? Jadi bagaimana tu kita dah belajar kan, bagaimana puasa itu dalam fiqh kita dah belajar kan. Syarat puasa, kena niat, kena apa. Jadi itu saya percaya tuan-tuan, insya-Allah dah kata apa? Ngulang kaji balik dan sebagainya. Cuma tinggal lagi biar ada, kita kata tahun ni yang balik kepada cerita tadi kan, cerita kata amin tu kan, ruginya kita dapat masa Ramadan tapi kita keluar macam biasa. Jadi contohnya kita kata saya sendiri kan, contohnya kan umur dah hampir nak masuk umur 48 tahun kan, nak masuk 50. Contohnya dah berapa tahun dah kan, berapa puluh tahun dah saya berpuasa. Saya percaya tuan-tuan pun samalah kan. Jadi inilah maksudnya, adakah perbezaan antara setahun ke setahun kan, perbezaan kita adakah sama ataupun tak sama. Jadi ini balik kepada falsafah kita, tujuan kita berpuasa. Inilah yang dibawa oleh ulama-ulama kita kan. Okey. Kita pergi kepada terbukanya pintu syurga. Jadi ini jelas. Ini hadis sahih. Tuan-tuan semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," kan? "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada hadis tadi kan. Bila datangnya bulan Ramadan, bila tibanya datang bulan Ramadan kepada kita kan, dibuka pintu syurga. Dibuka pintu syurga. Futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Dan syaitan itu dibelenggu.
Kan? Ini 3 perkara. 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Jadi inilah yang kita nak kaitkan bahawa pertamanya ialah dalam tajuk kita hari ini, perbincangan kita hari ini ialah pintu syurga dibuka. Ini jadi perbahasan daripada ulama. Jadi itu secara matannya begitu. Zahir hadisnya bunyi begitu, kan? Jadi ulama kita ni, para muhaddisin, ahli-ahli hadis, banyaklah, saya tengok kitab-kitab banyak huraiannya macam-macam lah, pelbagai, kan? Cuma saya ikutkan sini 2 pandangan, itu pertamanya Qadhi Iyad, dia kata boleh ditafsir secara zahir matan. Tafsir secara zahir matan, boleh. Maksudnya dibuka pintu syurga, betul. Dibuka pintu syurga, makna zahir matan. Hadis sebut kata dibuka pintu syurga, yes. Pintu syurga akan dibuka. Ditutup pintu neraka, yes, ditutup pintu neraka. Dan syaitan akan dibelenggu, betul. Syaitan akan dibelenggu. Itu zahir hadis kita katakan. Okey. Satu pandangan lagi daripada Ibn Battal, dia kata dalam kitab dia Syarah Sahih Bukhari, dia kata ada 2 makna. Dia bagi 2 makna pula. Tadi Qadhi Iyad kata satu saja, dia kata 2. Ibn Battal ni kata 2. Pertamanya ialah secara literal, secara zahir hadis tadi, kan? Secara zahir hadis. Jadi kita terima bahawa pintu syurga akan dibuka. Itu zahir hadis, kan? Okay. Yang keduanya kata Syekh ni kata Ibn Battal kata yang keduanya ialah makna secara majazi. Secara kiasan, secara majazi. Pertamanya secara betul, secara literal, yang keduanya secara majazi. Kan? Majazi ini maknanya ialah huraian dia lah, dia kata apa? Dia kata maksudnya bulan puasa ini kan, secara zahir itu betul lah tu, secara zahirnya pintu syurga akan dibuka. Secara majazi ni dia kata sebab dengan amal-amal yang kita buat dalam bulan puasa inilah yang memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita jadi mudah tuan-tuan. Kita jadi mudah untuk melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan ini, kan? Contohnya kita kata kita solat. Kan? Sebelumnya malas. Kan? Sebelum puasa. Tapi dalam bulan puasa ni bukan setakat yang wajib, kan? Bukan solat yang wajib 5 waktu itu kita buat, bahkan kita gandakan lagi dengan ibadah-ibadah ataupun solat-solat sunat. Contohnya solat sunat qabliyah sebelum, sunat ba'diyah selepas waktu solat fardu, kan? Dan kita tambah lagi dengan solat-solat sunat yang lain. Contoh pagi tadi, contohnya kita buat solat sunat isyraq, kan? Waktu syuruk pukul, contohnya lah pukul 7 10 minit contohnya, kan? Jadi kita buat solat sunat isyraq dahulu sebelum solat sunat duha, walaupun dalam waktu itu waktu duha, kan? Jadi kita tambahkan lagi dengan solat duha lepas itu. Kemudian malamnya kita tambah lagi dengan solat sunat tarawih, kan? Yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Walaupun kita rasa seronok sangat, kan? Seronok sangat, suka sangat kita dengan solat sunat tarawih ni, kan? Kita rajin sangat nak buat solat sunat tarawih ni, kan? Lepas dia raya nanti contohnya, kan? Hari raya, sampai hari raya. Sampai hari raya kita pun hari raya pertama tu lah, kan? Jadi malam tu pun habis lepas isyak tu kita ajak anak-anak kita, kan? Ajak ahli keluarga kita kata jom solat tarawih. Salatu sunnatan tarawih min qiyami syahri Ramadan athabakumullah. Boleh tak? Tak boleh lah, kan? Sebab apa? Sebab tarawih ini ialah hanya di bulan Ramadan sahaja. Itu sebab kita katakan inilah yang memudahkan pintu-pintu syurga itu dibuka. Maksudnya ialah secara majazinya ialah kita mudah melakukan amal ibadah kita, kan? Mudah. Kita rajin, rasa rajin. Tadarus pun sama, kan? Bulan-bulan lain mungkin saya sendiri pun saya mengakui, kan? Kita tidak mengamalkan tadarus secara kata apa? Setiap hari dan sebagainya, kan? Mungkin kita ambil dalam secara bulanan gitu saja, kan? Kita buat itu pun secara tadarus perdana, bagi banyak-banyak, kan? Bagi ramai-ramai kita kumpulkan. Jadi ini kita buat secara harian. Tiap-tiap hari kita bertadarus, kan? Sebagaimana maksudnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tadarus pada setiap malam dengan
malaikat Jibril datang kepada baginda dan baginda bertadarus setiap malam. Kan? Jadi inilah yang kita mahu buat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin, kan? Rajin-rajin. Kemudian apa lagi? Sedekah. Sedekah pun kita jadi makin pemurah. Makin pemurah. Dengan sebab apa? Sebab sebelum ni kita rasa kita dah bagi, bukan tak bagi. Saya percaya tuan-tuan, maksudnya kita dah mengamalkan sedekah. Cuma mungkin kita tambah baik, tambah lagi, kan? Kita tambah lagi sedekah-sedekah kita dengan asbab datangnya Ramadan ini, kan? Dan sebagainya lah, kita buat amalan-amalan yang lain, kan? Tadarus. Baca Quran, selain daripada tadarus, kita tilawatul Quran. Kita membaca Al-Quran itu sendiri, kan? Rajin kita. Sebelum ni mungkin satu muka satu hari, mungkin. Ataupun dua muka, ataupun dua line dan sebagainya lah, kan? Tetapi dalam bulan puasa ini, Masya Allah tuan-tuan, kan? Kita boleh buat setiap waktu solat, selepas waktu solat. Dalam solat tu dah memang kita baca Quran dah, kan? Tetapi ini kita buat selepas waktu solat. Habis subuh saja kita pegang ambil Al-Quran, baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca. Kan? Lepas zuhur ambil Quran, baca. Lepas asar ambil Quran, baca. Maghrib, isyak dan sebagainya. Masya Allah, setiap kali. Sebab Ramadan inilah. Maksudnya semangat itu datang dengan Ramadan ini. Jadi inilah kalau ikut kepada Ibn Battal tadi kata, maksudnya inilah yang boleh mendorong kita, menyebabkan kita ni boleh masuk syurga Allah SWT. Daripada hadis tadilah, maksudnya tafsiran kepada hadis, dibuka pintu syurga. Memang Allah Ta'ala buka pintu syurga. Jadi ini, amalan-amalan ini lah yang membawa kita, memudahkan kita, menolak kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Inilah juga dikatakan, walaupun hadis ini hadis dhaif jiddan, kan? Ramadan ni awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Tetapi dalam bab fadail kita nak merebut amal tadi, betul lah bahawa tengok awal Ramadan kita, kan, kita rasa seronok, kita rasa rajin lah, kita rasa rajin nak beramal sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan. Jadi dengan rahmat inilah, kan, kita bertambah semangat kita nak buat, nak melakukan amal ibadah kita, kan. Walaupun bulan-bulan sebelumnya kita dah buat, tetapi kita menambahkan lagi amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi itulah tafsiran ulama berkenaan dengan kita katakan dibuka pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kita ada Allah Ta'ala sediakan. Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah sediakan satu pintu. Maksudnya satu syurga. Dalam syurga tu ada satu pintu dipanggil Babur Rayyan. Pintu Rayyan. Khas untuk orang yang berpuasa. Khas untuk orang yang berpuasa, kan. Bukan berpuasa saja. Berpuasa maksudnya kalau kata puasa saja, dia puasa tapi tak solat. Contohnya dah, kan. Puasa tak solat, ustaz, macam mana ustaz boleh masuk ke pintu raya ni, syurga tadi, kan? Boleh tak masuk syurga dengan sebab puasa, tapi ibadah-ibadah lain tak buat? Tak boleh. Kata ulama kata tak boleh lah, kan. Maksudnya amal ibadat ni kena semualah. Kalau kata solat tu wajib, solat, puasa, zakat dan sebagainya, kemudian kita buat sebaik mungkin. Jadi dengan sebab itu juga kita masuk syurga. Jadi Babur Rayyan ini maksudnya Allah Ta'ala bagi kita khas masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Itu specialnya lah, nak ceritanya istimewanya orang yang berpuasa. As-saim maksudnya orang yang as-saimun, maksudnya orang yang berpuasa. Allah Ta'ala kata masuklah ke dalam syurga dia. Kita masuk dan ditutup pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Specialnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik. Dan itu banyak antara amalan-amalannya lah, antara yang saya sebut tadi lah yang kita boleh beramal dalam bulan puasa ini, tadarus, tilawah, kan. Jangan lupa satu lagi yang saya sebut juga ialah kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah kita dengan Al-Quran, ialah kena tadabbur. Satu lagi, afala yatadabbarun, maksudnya kita kena bertadabbur
Kalau tidak, Quran ni hanya kita baca. Memanglah baca itu dah dapat pahala. Sebab Allah Ta'ala, sebab Nabi SAW sebutkan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kan? Bacalah Al-Quran. Kenapa? Kerana nanti pada hari kiamat, Al-Quran ini yang saya sebut awalnya tadi, akan datang kepada kita, memberi syafaat. Syafaat. Bantuan lah, pertolongan, talian hayat lah maksudnya kan. Kita kena buat begitu sebab kita lah, saya bercakap di atas diri saya sendiri kan. Kita modal tak besar, istilahnya orang kata begitu dah kan. Modal tak besar. Kalau kata Abid kan, alim ulama tu modal dia besar kan. Maksudnya aset dia, aset modal dia, saham dia banyak kan. Kita ni maksudnya saya tunjukkan diri saya lah utamanya kan. Istilahnya modal kecil ya kan. Kita nak berjalan jauh kan. Nak berjalan jauh tapi modal hanya cukup-cukup saja. Itu pun kalau cukup. Kalau tak cukup kan. Contohnya kita nak balik kampung. Nak balik kampung. Kalau saya di Kelantan sana nak balik. Contohnya takdirkanlah YBPM umumkan boleh balik raya contoh kan. Kita harapan kita kena ada tuan-tuan ya. Harapan kita kena ada. Bahawa raya tahun ni dibenarkan. Itu harapan, doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kan. Saya analogikan begitu. Maksudnya saya nak balik. Saya daripada Kajang. Nak balik ke Kota Baru contohnya kan. Nak balik ke Kota Baru. Jadi kalaulah saya ada hanya RM100 saja. Kan. Ataupun RM150 sahaja. Cukup tak balik? Nak bawa kereta ni kan. Nak bawa kereta, nak bawa anak-anak sekali. Kan. Agak-agaknya cukup. Ngam-ngam ya tuan-tuan. Kalau 100 tu ngam-ngam saja. Itu pun tak makan minum lah. Kan isi minyak kereta saja hampir 100. Tol habis lah 100. Kan. Jadi tak sampai saya ke Kota Baru. Contohnya begitu kan. Sampai hanya di Gua Musang saja kan contohnya. Kan. Jadi kaedahnya begitulah. Saya analogikan kita ni modal kita tak banyak. Kita nak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak balik kepada negeri akhirat. Negeri yang masa itu tuan-tuan, kita tidak ada lagi masa untuk kita beramal. Kata ulama kata, hari akhirat ialah hari menghitung amal. Di dunia inilah tempat kita beramal ibadah. Kan? Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Untuk apa? Untuk nak bawa ke negeri akhirat nanti. Sebab di sana hanya kiraan saja, hisab, hitungan saja tuan-tuan. Kita tidak ada peluang lagi kan, tidak ada peluang lagi. Itu sebab dalam pagi tadi kan, pagi Jumaat kita baca surah As-Sajdah kan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan, orang yang berdosa tu kan, ini secara mafhumnya dah kan, orang yang berdosa tu tengok kan, merasa menyesal. Tengok kalau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim kan, mendongak kepala, menundukkan kepala mereka sebab apa? Sebab menyesal di atas dosa-dosa mereka. Rabbana absarna wa sami'na, ini secara mafhum, secara umum tuan-tuan ya. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, dia mengadu kepada Tuhan kan, ya Allah, kami tengoklah ya Allah. Mereka tengok apa yang berlaku di hari akhirat kan, dengan proses di pada masyarnya dan sebagainya kan. Rabbana absarna, kami tengok, wa sami'na, kami dengar, farji'na, maka ya Allah kembalikanlah kami ya Allah, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Kan? Orang-orang pendosa tadi, orang yang melakukan dosa jadi nak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kembalikan dunia untuk apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal yang baik. Allahu akbar. Ketika itu tidak ada lagi peluang. Hari ini yang Allah Ta'ala berikan, izinkan kepada kita peluang untuk kita beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi ambillah, rebutlah peluang. Itu sebab saya kata tadi, kan, benda-benda kita amal ni, kan, kita ambil ini sebagai masih lagi dalam rangka dibuka pintu syurga tadi. Maksudnya beramal lah. Maksud dibuka tu amalkanlah banyak-banyak kan. Apa saja kemampuan kita, atas kadar kemampuan kita.
Kan? Jangan kita beramal macam-macam, kita nak buat itu, nak buat ini, akhirnya terkapai-kapai, penat dan sebagainya. Akhirnya perginya Ramadan, maka pergi jugalah amal ibadah kita, kan? Sebab sebaik-baik khairul amal ialah sebaik-baik amal ialah yang pertengahan. Tengok kemampuan kita. Kemampuan kita. Kalau kita boleh baca, kita jangan ikut orang. Kan? Jangan ikut orang yang kata boleh sembahyang sampai kita kata pukul 2, 3 pagi, 4 pagi dan sebagainya. Kalau kita mampu, silakan. Tetapi kalau kita tidak mampu, kan? Itu sebab saya kata tengok kadar kemampuan kita. Macam sedekah juga. Kita tak mampu nak buat sampai kita kata berderma, sampai beribu-ribu, berjuta-juta bahkan, kan? Kita tak mampu. Tapi atas kadar kemampuan kita, apa yang kita boleh menyumbang kadar kita. RM5, RM10, RM20, kita pulang kepada kita, tuan-tuan. Tapi yang pentingnya ialah sedekah tetap jalan. Itu pentingnya. Sedekah tetap jalan. Ganjarannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Inilah moga-moga syurga itu terbuka luas untuk kita, kan? Datang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab amal ibadah kita tadi, khususnya yang dikatakan idza jaa Ramadan tadi. Bila tibanya Ramadan, dibuka pintu syurga. Inilah kita nak bawa, kan, tuan-tuan. Tapi pastikan ini juga, kan? Pastikan ini juga 2-3 perkara saya nak rangkumkan juga dalam sub topik ini ialah 2-3 perkara lah yang kita nak buat. So bagaimana? Ustaz cerita, saya cerita, kita kata segi teorinya, konsepnya begitu, kan? Tinggal lagi bagaimana persoalannya? Bagaimana Ustaz? Saya ni nak beramal. Itu soalannya. Ini selalu orang tanya, kan? Ustaz cerita begitu, begini masuk syurga, kan? Itu cerita dan sebagainya, kan? So bagaimana? Bagaimana ni ialah inilah yang kita kena buat. Inilah tindakan kita. Action kita, action plan kita, kan? Pelan tindakan kita. Kita boleh berteori saja, tuan-tuan. Kita tidak boleh bawa cerita itu sebagai ini cerita-cerita ataupun dalil-dalil yang saya bawa tadi ialah sebagai galakan kepada kita. Galakan kepada kita untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So, saya nak katakan sini ada 5 lah, 5 caranya. Real 5 cara, dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 5 cara macam mana kita nak beramal apa yang saya sebut tadi lah, khususnya di bulan Ramadan ini, kan. Pertamanya ialah kena ada ilmu. Itu yang pertama, kan, dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga akhirnya, kan. Bacalah, sebab Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, kan, diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal-awalnya ialah bacalah. Maksudnya ilmu, kan. Dengan kita belajar, carilah ilmu sebanyak mungkin. Itu sebab dalam pra-Ramadan kita, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan yang mulia ini ialah kita perlu ada persediaan. Ulama kita sebut, kan, kena ada persediaan kita. Yang pertamanya ialah sedia sudut ilmu lah, kan, ilmu kita. Kita ulang kaji balik. Ulang kaji puasa kita, ulang kaji macam mana dan sebagainya lah, rukun dan sebagainya, kan. Itu yang pertamanya, kan. Jadi segi ilmu ni kita kena kembangkan. Contohnya tadi saya ceritakan contohnya kita kata solat sunat duha contohnya. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat, kalau kita buat alhamdulillah lah, kan. Maksudnya kalau sebelum ni kita tak pernah buat, tetapi Ustaz ada 15 hari ni Ustaz, kan. 15 hari lagi ni puasa ni ataupun 14 hari lagi, kan. Saya nak buat duha lah Ustaz. Macam mana? Itu soalannya, kan. Jadi kita kena buat. Duha ini, kan, sedekah kita. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, kan, sebagai salah satu sedekah kita. Mencukupkan sebagai tanda kesyukuran kita, kan. Itu yang kita kena faham betul-betul. Jadi kita buat duha. Masa masih lagi ada. Jadi caranya macam mana? Belajar, kan. Mudah sekarang ni, tuan-tuan, boleh tahan belajar, kan. Ini pun live FB dan sebagainya ni, Masya Allah, dalam PKP ni, dalam bulan puasa ini, nak tak nak sahaja, kan. Petik jari, ada saja. Buka saja Facebook, buka saja Instagram dan sebagainya. Ada saja ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita berkongsi macam-macam ada. Boleh, yang kita nak minat siapa, kita boleh follow, ikut saja mereka, kan. Nak macam-macam lah, mufti ada, kan, pensyarah universiti ada, kan. Kita boleh follow.
Ikut saja. Masya Allah, senangnya ilmu tadi. Jadi itu step pertama. Kena belajar. Nak duha macam mana Ustaz? Nak tarawih macam mana Ustaz? Kan? Jadi dalam masa yang ringkas ini, dalam tazkirah saya ini tak sempat dah saya nak detailkan satu persatu kan. Tapi pentingnya ialah belajar tadi. Kan? Kena belajar. Nak berzikir Ustaz. Walaupun kita kata berzikir tu boleh je. Kan? Boleh saja di mana-mana saja. Kan? Tetapi ada aulawiyat dia. Kan? Ada keutamaan dia. Memang banyak zikir. Ustaz nak berzikir apa? Zikir yang paling utama? Kan? Biasa pergi tahlil, tuan-tuan. Kita biasa pergi tahlil kan? Jadi imam baca afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah afdalu zikri. Sebesar sebaik-baiknya afdalu zikir ialah la ilaha illallah. Nak amal berapa banyak Ustaz? Amal setakat kita nak. Kan? Sebab disiplin begini dalam ilmu tasawuf dia ajar kan berapa banyak. Itu hanya ulama. Kaedah ulama nak bagi mendisiplinkan diri kita kan. Nak baca sebanyak mana pun silakan. Silakan. Wirid kita. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar silakan. Selawat kita banyak mana? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Kan? Nabi SAW ajar kita, dia ada zikir pagi, zikir petang. Dalam kita panggil al-ma'thurat. Ini pun kita kena amal. Kan? Bila nak mula starting amal ni, dalam bulan puasa ni. Itu sebab saya kata tadi, maksudnya awaluhu rahmah. Kan? Maksudnya dibuka pintu syurga. Jadi inilah kesempatan. Lain Ustaz lepas ni, lepas raya boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Kan? Boleh saja. Tetapi dalam Ramadan ini, kita ambil kesempatan. Belilah ataupun sekarang ni download je tak payah ni Al-Ma'thurat ada apps dia tuan-tuan type saja Ma'thurat keluarlah downloadlah tuan-tuan dia ada zikir zikir ini maksudnya yang telah disabitkan sahih oleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada zikir pagi subhana wa asbahal mulku lillah kan subhana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu antaranya lah kan. Yang juga disebut dalam musim PKP ini ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada dalam himpunan Ma'thurat. Kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ada dalam himpunan Ma'thurat tadi. Kan. Jadi inilah masanya kita ambil peluang kan. Itu sebab saya kata tadi tambah-tambah lagi kita dalam PKP. Kan? Kita buat bekerja daripada rumah setengah sahabat-sahabat kita kan. Jadi pagi kita free. Kalau sebelum ni itu saya kata sebelum ni kan. Kita bekerja pagi saja lepas subuh saja kita dah bekerja. Melainkan hari Minggu lah kan. Kita dah bekerja pergi ke pejabat kita kan. Tak sempat kita nak isyraq, tak sempat duha pun kadang-kadang kita buat, kadang-kadang tak buat. Tapi inilah ruangnya masya-Allah tuan-tuan. Kita ambil kesempatan tu kan, ambil kesempatan tu buat tadi kan, zikir pagi tadi buat, amalkan dan sebagainya kan, utamanya dengan ilmu. Jadi kena belajarlah dengan ilmu. Okey, yang keduanya niat kita. Okey, apabila dah ada secara ringkasnya lah, apabila dah ada ilmu tadi kita dengan niat kita. Aku nak buat ni untuk apa? Lillahi taala. Aku nak berzikir ni untuk apa? Lillah. Aku nak bertadarus ni untuk apa? Lillahi taala. Niat kena betul. Ini menentukan, ini penentuan kita kan. Penentuan amalan kita diterima ataupun tidak ialah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hingga akhir hadis tadi. Setiap perbuatan itu hendaklah dengan niat. Kan? Dan sampainya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan niat kita. Kalau niat kita kerana kebendaan, kerana lain daripada Allah, maka tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas kita belajar, niat kita kena kuat. Aku ni kan, aku kalau boleh puasa ni aku tak nak tinggal duha, contohlah yang mula. Aku tak nak tinggal pun duha dalam 30 hari puasa ni insya-Allah. Untuk apa? Untuk aku kerana Allah Taala, aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita niatkan begitu. Jadi itu sebab niat ini ialah penentu di akhir kan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab
dia nikam tu kan. Dia sebut begitu kan. Maksudnya ialah penentu kepada diterimanya apa yang bermula di permulaan itu dan di akhirannya akan kita terima. Kalau lah mulanya kita tadi niat kita kerana manusia, akhirnya kita akan terima pujian manusia. Tetapi kalau dia awalnya kita niatkan Allah Taala, akhirnya kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi begitulah kaedahnya, kan? Jadi kita kena niat pada Allah Subhanahu wa taala. Jazam, qasadkan betul-betul dalam hati kita nak buat ini ialah pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiganya ialah niat, ilmu niat, kemudian ialah kehendak kita. Kan? Dia panggil iradah. Maksudnya bukan iradah Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya ialah kehendak kita. Ilmu dah ada. Kemudian yang keduanya niat kita dah ada. Kemudian niat saja dah ada, tapi kehendak, niat tu pun termasuk kehendaklah, tapi kehendak ni ialah usaha kita nak buatlah, maksudnya usaha kita nak buat. Usaha kita nak buat. Tak ada pun tak boleh, kan? Biar tanpa ada paksaan daripada orang lain. Kan? Ini daripada diri kita sendiri. Kita nak buat duha ni daripada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya ini ialah tambahan. Amalan sunat tambahan yang kita nak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat. Kan? Boleh kita buat, tuan-tuan, insya-Allah. Jangan risau, kan? Jangan risau. Masa banyak, itu sebabnya kita gunakan masa sebaik mungkin. Jadi bila nak bermula? Sekarang ni lah. Hari ni masih lagi ada waktu duha, ini kita buat. Sebelum masuknya waktu zuhur. Kita buat, kan? Besar sangat amalan fadilat dia, tuan-tuan, ya. Jadi kehendak kita. Kemudian yang keempatnya ialah mujahadah. Mujahadah. Jadi mujahadah ni maksudnya kesungguhan kita lah. Kalaulah kita buat, kalau rasa malas kita tak boleh lah, kan? Tidak ada mujahadah. Mujahadah tu nafs, maksudnya kita kena lawan. Itu sebab balik kepada hakikat puasa tadilah, maksudnya ialah melawan hawa nafsu kita, kan? Mujahadah nafs. Melawan hawa nafsu kita. Rasa malas, kan? Nak baca Quran rasa malas, nak solat rasa malas, tarawih apatah lagi, kan? Rasa malas, bahkan sahur pun rasa malas. Sebab sahur tu ibadah, tuan-tuan. Sahur tu ibadah. Kalau kita anggap sahur ini ialah kita rasa ini kita nak sahur ni sebagai kita nak bekal untuk kita berpuasa esok saja. Itu secara zahirnya begitu. Tetapi ibadah, sahur itu ibadah. Kan? Sahur itu ibadah. Kita bangun kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi ini kita kena buat. Jadi mujahadah lah, kena lawan mengantuk dan sebagainya, kan? Bangunlah, hatta kita minum seteguk air, kan? Bangunlah untuk sahur. Walaupun seteguk air saja ataupun sebiji tamar saja untuk kita bersahur itu. Itu mendapat keberkatan. Keberkatan. Dalam sahur itu ada keberkatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi kita kejar. Malas pun malaslah, kan? Malas tak boleh. Bangun. Bangun. Kita buat, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya ialah doa. Jadi kita dah ada ilmu, kita dah niat kita kuat dah, kan? Kita ada kehendak kita dah, kita nak buat. Kemudian kita kena lawan nafsu-nafsu yang tak baik tadi, dan yang terakhir lah, ini yang saya tip yang saya bagi ialah doa kita, kan? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, pencipta kita kena kembali ke situ, kan? Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah padaku, kan? Jadi doanya untuk apa? Doa semoga Allah Taala tetapkan iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih, tuan-tuan? Doa. Sebab apa? Sebab hati kita ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni kan kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang suka, kadang-kadang seronok, kan? Jadi ini biasa, hati kita, hati manusia. Jadi kita minta Tuhan yang memegang hati kita. Tuhan, Allah Ta'ala yang memegang hati kita. Nak pegang untuk apa? Kan? Sabit. Tetapkanlah hati aku ni, ya Allah. Atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Atas agamamu, ya Allah. Kan? Sebab tadilah. Sebab kita tak takut, tuan-tuan. Sebab kita takut, kita buat amal ibadah ini, kita buat kerja-kerja, kita buat, banyaknya kita buat, akhirnya, lepas puasa, kita tinggal. Sebab hati kita.
hati kita. Itu pentingnya kita menjaga kita merawat hati, mujahadatun nafs. Kan? Ini belum lagi kita cerita pasal apa nama ni dari segi tasawuf dan sebagainya, puasa tadi kan. Tak apa. Imam Al-Ghazali sebut dalam 3 tingkatan puasa itu kan. Puasa awam, puasa khusus, puasa khawasul khawas, khususul khusus kan. Jadi ini lagi tinggi lah kan. Yang peringkat pertama puasa awam, puasa kedua tu insya-Allah tuan kan. Puasa tahap yang ketiga ini pembahagian oleh ulama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kan. Itu pembahagian beliau kan. Jadi nak meletakkan kepada kita bahawa syarat puasa ni tinggi. Penghayatan puasa kita ni sangat-sangat tinggi. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Bahkan lagi tinggi daripada itu sampai kita hati kita kan. Kalau khusus itu ialah hati, puasa hati. Macam mana Ustaz puasa hati kan? Hati tidak memikirkan tentang selain daripada Allah. Allahu Akbar. Kan? Tingginya tuan-tuan. Ini para alim ulama kita buat sampai ke tahap itu kan. Kita termasuk saya lah, termasuk saya yang bercakap ni kan. Hari ni pukul 10 pagi, pukul 11 pagi dah bercakap dah, nak makan apa hari ni? Kan? Tanya isteri, hari ni nak masak apa? Anak-anak nak makan apa hari ni? Kan? Ini maksudnya kita berfikir tentang dunia. Itu masih lagi tu saya kata di tahap awam kita ni kan. Masih lagi kita menahan lapar dan dahaga, sekali-sekala kita menahanlah panca indera kita kan. Itu puasa khusus kan. Tapi yang tinggi tu puasa hati tu. Allahu Akbar, masya-Allah kan. Jadi tapi kita kena tahulah itu kedudukan tertinggi yang ulama kita letak dalam tahap berpuasa, penghayatan orang yang berpuasa kan. Jadi dia puasa ini letak daripada pagi, mula daripada pagi sampailah ke waktu berbuka, dia menahan diri, dia menahan panca indera dia, dia menahan jiwa, hati dia daripada memikirkan keduniaan ini. Hanya dia fikir ya Allah, 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 Allah. Sebabnya penuh dengan zikir panjang hari dia, kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini yang kita nak capai. Niat tu kena ada lah. Kalau ustaz kata cerita, oh tinggi sangat tu ustaz, kan? Kami ni macam ni lah pun 30 hari menahan lapar dahaga ni pun susah kan. Tapi kita kena tahulah bahawa ulama gariskan tahap itu sampai tahap itu. Tapi kalau awam ni terima tak terima, insya-Allah dah terima, Allah Taala terima kan. Sebab ketaatan kita buat kutiba alaikumusiyam tu kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya kita ni kewajipan kita berpuasa, kita buat insya-Allah. Dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini perbahasan ulama kita sebut tahap dia kan. Ini kita nak capai dah kan. Kalau bahasa hari ini kita panggil KPI lah, KPI kan, ataupun benchmarknya. Ini tahap orang yang berpuasa dengan sebenar-benar kan. Okay, baik tuan-tuan, sebagai inspirasi kepada kita lah insya-Allah. Jadi 3, 4, 5 perkara tu. Jadi kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak meningkatkan amal ibadah kita dalam sub topik kita terbukanya pintu syurga. Jadi kita kejarlah tambah baik dan sebagainya insya-Allah. Masa yang ada sikit lagi kan insya-Allah. Sub topik yang keduanya ialah makbulnya doa kita. Kan? Jadi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini juga ialah doa kita, doa orang yang berpuasa ini sangat-sangat mustajab tuan-tuan. Bulan lain Ustaz, macam mana Ustaz? Bulan lain pun Allah Ta'ala terima doa kita. Sepanjang masa pun kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Bulan tak puasa, bulan puasa, apatah lagi bulan Ramadan, bulan puasa ini. Masya Allah. Kan? Sangat-sangat mustajab doa kita. Kan? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis kan disebutkan salasatun la turadu da'watuhum al-imamu adil was-saimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak ditolak, la turad. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu pertamanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kita harap pemimpin kita ni mencapai tahap ini kan. Itu pemimpin pun doa mereka ini pun sangat-sangat mustajab. Kan? Sebagaimana dalam peringkat awal PKP kita dulu kan kita berdoa, kita ramai berdoa kan, tapi satu sidang akhbar kali itu kan saya lupa tarikhnya bila kan. Jadi YABPM kita, Perdana Menteri kita kan, Tan Sri
Haji Muhyiddin Yassin sendiri mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Kepada Allah kami berserah. Masya Allah tuan-tuan. Kan? Jadi insya-Allah dengan berkat dengan doa beliau tu kan, moga-moga virus COVID-19 ini akan hilang daripada negara kita. Dan saya percaya kan, saya percaya doa-doa begini juga dah mengurangkan wabak ini. Tengok semakin kurang, insya-Allah kita doakan berterusan, moga-moga hilang terus daripada negara kita. Kan itu daripada pemimpin yang adil. Contohnya dah, maksudnya begitu. Kemudian doa yang kedua ialah wasaimu hatta yuftir, iaitu doa mereka yang berpuasa sehingga berbuka. Bila daripada pagi tadi, daripada pagi selepas subuhnya, selepas sahurnya sampai hatta yuftir, sehingga mereka ini berbuka. Mustajab tuan-tuan, sepanjang masa. Kalau kata berapa belas jam kan? Hampir 12 jam. Kan? 7 lebih 12 jam dah. Kita berdoa. Jadi sepanjang masa itu, masya-Allah, Allah Taala mustajabkan doa kita, kan? Dengar doa kita. Insya-Allah akan makbulkan doa kita. Sebagaimana yang kita mohon. Makbulnya bila tu? Tu wallahu alam lah, kan? Itu keyakinan kita lah, balik kepada keyakinan kita, kan? Sebab ada ulama kata maksudnya doa ini tidaklah dia kata ya Allah jadikanlah aku orang kaya ya Allah, kan? Kurniakanlah jadikanlah aku jutawan ya Allah, kan? Dalam bulan puasa ni. Tengok habis dia ni pun tak ada kaya-kaya pun Ustaz, kan? Macam ni je, kan? Jadi kekayaan rezeki itu banyak luas tuan. Allah Taala boleh bagi dalam bentuk duit. Duit ringgit boleh bagi, kan? Allah Taala boleh bagi dalam bentuk kesihatan kita. Allah Taala boleh bagi dalam bentuk anak-anak kita, kelapangan kita, masa lapang kita, kan? Dapat sahabat-sahabat yang baik itu rezeki. Dapat kawan-kawan yang baik itu rezeki. Dapat bos yang baik itu rezeki. Kan? Dapat jiran-jiran yang baik itu rezeki. Kan? Luas tuan-tuan ya. Jadi janganlah kita kata kita doa mohon jadi kaya, tiba-tiba kita tak dapat lagi kekayaan itu, maka kita kata doa kita tidak makbul. Bukan gitu, kan? Bahkan ikut ulama kata kan, kita dihindarkan daripada kemudaratan itu juga sebagai tanda doa kita telah diterima. Banyak kan kadang-kadang kita berlaku kan, Allah sikit saja kita nak ditelanggar kan, berlanggar dengan kereta dan sebagainya kan. Ini berlaku. Saya percaya tuan-tuan pun sama. Saya sendiri pun kata pernah berlaku macam tu. Boleh kata dalam selisih 1 saat, 2 saat saja tuan-tuan. Kita kata Allahu Akbar. Kan? Mungkin pada itulah sebenarnya, itulah masanya kita telah ditakdirkan gitu. Tapi sebab doa kita, Allah Ta'ala angkatkan musibah itu daripada kita. Kan? Itu tanda doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi banyaklah kita boleh buat, kita boleh beramal dengan berdoa. Jangan tinggal doa ni. Doa mukhul ibadah. Doa itu ialah otak kepada ibadah. Maksudnya fungsi dia. Ibadah, semua ibadah ialah kena berfungsi di akal kita, otak kita, kan. Semuanya kena dengan doa. Doa pagi, doa petang, doa makan, doa minum, semuanya kena berdoa, tuan-tuan. Jangan kita kata asyik berdoa je, kan. Doa, jangan penat, jangan letih. Macam-macam lah kita boleh berdoa, kan. Caranya macam-macam lah. Itu adab-adab berdoa tu, kan. Saya tidak naklah nak detailkan dalam masa ruang yang ringkas ini, kan. Okey, kemudian itulah maksudnya dimakbulkan doa kita. Tambah-tambah lagi waktu sahur. Waktu sahur itu kita berdoa pada Allah. Kerana dalam ayat Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga lis-shaimi inda iftarihi da'watu mustajabah. Bagi orang berpuasa itu, dalam hadis Abu Daud kata, dalam orang yang berpuasa itu ialah doa mustajab mereka ialah bila, salah satunya ialah inda iftarihi, ketika mereka berbuka puasa. Jadi jangan sesekali abaikan. Jangan sekali-kali ambil ringan, kan? Kita nak, tetapi kita tak nak angkat tangan. Kita nak rahmat, kesenangan, rezeki dan sebagainya, tapi kita malas berdoa, kan? Kita malas, kita menyerahkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi masa Allah Ta'ala dah bagi dah. Bila? Salah satunya ialah waktu berbuka. Jadi ambillah masa sahabat-sahabat semua, kan? Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kan? Ambil masa 5-10 minit sebelum berbuka. Waktu berbuka itu kita dah berada di meja makan, kan?
ataupun tidak berada di meja makan pun tak apa, berdoa di tepi-tepi itu pun, di ruang tamu rumah kita pun tak apa. Tapi maksud saya ialah kita ambil masa untuk berdoa. Allah Ta'ala dah bagilah. Istilahnya cek kosong lah. Kalau istilah kita senang cakap dah kan. Saya cakap gitu. Dah cek kosong. Isi dah berapa? Kaedahnya begitu. Tapi kita tak payahlah. Kan? Kita tak nak. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Nabi dengan kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut tadi kan. Maksudnya salah satunya ialah di waktu berbuka. Gunakan masa, ruang, peluang ni Allah Ta'ala bagi itu di waktu berbuka. Angkat tangan, doa ya Allah. Doa ajalah apa saja. Kan doa ya Allah, kurniakanlah aku anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kurniakanlah aku ya Allah, kawan-kawan yang baik ya Allah. Luaskanlah rezeki aku ya Allah. Cukupkanlah rezeki aku ya Allah. Permudahkanlah segala urusan aku ya Allah. Terimalah puasa aku, salat aku, sedekah aku ya Allah. Doa. Bila? Ini salah satunya. Kan? Makbul. Keyakinan kita ialah doa kita akan dimakbul. Ini berbalik kepada hadis. Kan? Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang beriman, sesiapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, kena faham, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh pengharapan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya daripada awalnya lagi. Allahu Akbar. Itu cek. Itu yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Angkat tanganlah berdoa. Kan? Tapi imanan wahtisaban itu kena ada. Penuh keimanan. Keimanan ni macam mana? Allah, ya Allah. Kita angkat tangan tu dengan penuh pengharapan kita. Ya Allah. Rezekikan aku, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Itu konteks hati. Sebab saya kata tadi, mujahadatun nafs. Konteks hati kita, hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana keyakinan doa kita itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita doa pun macam tu ya, kan? Amin, amin, amin. Macam mana kan? Balik kepada adab kita berdoa. Ambil masa sebelum berbuka puasa, buat dalam waktu sahur, jangan tinggallah waktu sahur, waktu berbuka dan dalam waktu-waktu salat yang lain. Bahkan sepanjang hari kita berpuasa itu kita amalkan tuan-tuan ya. Okay, baik. Kemudian subtopik akhirnya ialah terhapusnya dosa-dosa kita lah. Balik pada tadi juga dah. Mungkin saya dah sebutkan tadi, maksudnya ialah terhapusnya dosa dengan asbab kita berpuasa kan. Iman wa ihtisaban tadi dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka kita penuh keyakinan dan penuh pengharapan lah. Wa ihtisaban tadi maksudnya penuh pengharapan bahawa dosa-dosa kita ini akan diampunkan kan. Dengan tadilah, dengan sebaik-baik yang kita puasa dengan sebaik-baiknya, kita berdoa dengan sebaik-baiknya kan. Kita tidak ada hati kita dengan orang lain pun kita jaga, kita baik semua insya-Allah kan. Barulah diterima taubat kita, doa kita tadi kan. Jadi makbulnya doa maksudnya ialah terhapusnya dosa-dosa orang yang berpuasa tadi dengan dalil kepada hadis tadi kan. Tapi ulama ada perbahasan panjang lebar tentang dosa-dosa tadi kan. Ada secara yang jumhurnya kata kan, dosa-dosa yang kecil saja, dosa-dosa yang kecil saja kan. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang biasalah kan. Tetapi kalau dosa besar, kita dosa besarlah. Dosa besar ni kita semua tahu dosa membunuh, merompak kan, berzina, mencuri, pecah amanah dan sebagainya kan. Itu dosa-dosa yang besar. Maksudnya ini kita kena mohon ampun berterusan, bukan asbab puasa kan. Mohon ampun berterusan. Moga-moga Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa besar kita dengan Allah SWT. Apatah lagi dosa dengan orang lain. Jaga-jaga tuan-tuan. Dosa dengan orang lain tak boleh nak selesaikan dengan taubat saja kan. Kita kena minta maaf dengan orang yang tersebut kan. Itu pentingnya. Kita mohon maaf. Sebab kita sentiasa bermaafan di antara kita. Tunggu hari raya, tak apa. Kan, hari raya itulah kita ambil kesempatan. Menjelangnya hari raya, kita ambil kesempatan. Mohon maaflah semua kan. Jadi kita ambil kan. Jadi ini salah satu kita ambil peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita minta maaf, minta ampun kepada
orang-orang lain, sahabat-sahabat lain yang mungkin kita ada buat salah silap dengan mereka, kan. Jadi masa itulah ruang yang Allah Taala bagikan kepada kita untuk kita manfaatkan. Jadi saya rasa itu sajalah untuk tengah hari ni dah, untuk hampir tengah hari dah, 10 atau 11 bersembang dengan saya, bersembang dalam tazkirah, ringkas tak ringkas juga dah, 1 jam juga lebih kurang ya. Berkongsilah seadanya, kan, peringatan untuk diri saya sebenarnya, kan, dan juga untuk ahli keluarga saya dan untuk kawan semua sekali lah, penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Kata ulama kata, kan, kun rabbani yan wala takun ramadani. Jadilah kamu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Sebab Ramadan akan pergi, kan? 15 hari lagi akan pergi, tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita hamba kepada Allah, ya Allah itu kekal abadi. Kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pentingnya. Pendidikan Ramadan kita terima ini, biarlah selepas Ramadan ini kita teruskan amal ibadah kita. Teruskan amal ibadah kita sebagaimana biasa. Kecuali yang tarawih sebenarnya tak payahlah nak buat dalam bulan lain, tapi sedekah, zakat dan sebagainya itu kita insya-Allah kita buat. Okey. Terima kasihlah ramai ni kawan-kawan sahabat-sahabat ni. Kan di IYC pun ada, daripada BPSM, KBS sendiri pun ada kawan-kawan yang tengok ni, kan. Cik Mazuki kita pun ada, Puan Hasnita, Puan Hasnila, Puan Nurlailah, Yus daripada BSM. Ramailah. Bolehkah bagi seorang wanita memakan ubat untuk melewatkan haid pada bulan Ramadan? Ini ada khilaf lah, kan, khilaf ulama kata, kan. Jadi samalah orang yang pergi haji juga, pergi umrah juga, kan. Jadi khilaf di situ. Kalau kata ni kita balik kepada tabi'in kita lah. Kalau kita kata masa kita itu sampai waktu kita haid, masa lepaskanlah, kan. Kita tak perlu ini pandangan lah, saya ambil daripada banyak-banyak pandangan ada kata ni, tapi saya pilih serah kepada fitrah kita lah, fitrah kita. Kalau tak dapat berpuasa kali ni, kita gantilah dengan puasa kita pada masa depan. Fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kita ganti dengan yang lain, kan. Kita walaupun setengahnya kata dibolehkan, tapi pada pandangan ni, pada pendapat saya dah, saya kata tak payah ambil lah, terus itu biasa. Apakah amalan yang boleh kita lakukan di penghujung Ramadan untuk mendapat ganjaran yang berlipat ganda? Daripada Cik Mazuki kita, kan. Jadi amalan untuk berlipat ganda ni, kan, banyaklah, antaranya ialah selain daripada tu saya terlupa juga, yang besar juga ialah sedekah. Cik Mazuki, sedekah. Selain daripada amalan solat, berzikir, baca Quran dan sebagainya, itu ialah yang berlipat kali ganda juga ialah sedekah sampai 70. Bahkan kalau kita kira betul-betul berjuta, tuan-tuan. Kalau kita kira lah, itu kiraan kita, secara kiraan. Gandaan pahala yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita dengan asbab sedekah. Sikit digandakan sampai 70 kali, bahkan sampai 700 kali, kan, diganda amalan kita itu, tuan-tuan. Yang lain-lain pun samalah, yang buat kita dalam bulan puasa ni kita buat sunat macam wajib, yang wajib digandakan sampai 70 kali. Apatah lagi sedekah pun begitulah, digandakan amalan kita tu. Sebab kejar-kejar awak nak bersedekah pada bulan Ramadan ini. Kalau tuan-tuan tengok senario di kota Mekah dan sebagainya, kan. Tapi tahun ni tak ada meriah sangatlah di Mekah pun. Jadi bersedekah itu menjadi tradisi, menjadi budaya. Mereka banyak bersedekah sekarang. Tapi kita alhamdulillah di Malaysia ni pun saya perhatikan dah subur budaya bersedekah itu sendiri, kan. Banyaklah ikon-ikon yang kita boleh tengok, kan. Kemudian yang ni saya rasa 1-2 soalan lagi dah. Daripada Cik Hafizi kita, apakah keutamaan berdoa ketika berpuasa? Keutamaan kita ketika berpuasa ialah kita boleh mohon apa saja, kan. Tetapi doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda, kan. Kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah doaku, ya Allah? Apakah aku akan ucapkan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kamu berdoalah, kan.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguhnya engkaulah innaka afun, pemberi pemaafan dan suka kepada beri maaf. Fa'fu anni. Maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Ini doa kita jangan tinggal. Dan juga ditambah dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kan? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta masuk syurga Allah Taala, kita minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Ini kita jangan tinggal. Setiap hari, setiap masa, setiap waktu salat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita ramai dah, fa'fu anni yang diajar dalam hadis itu, fa'fu anni, dan ampunkanlah dosaku ya Allah, kan? Okey. Okey, banyak ni saya rasa macam mana cik, apa nama ni kita punya ni, kan? Last adakah Mungkin apa nama ni last last sekali dia Ustaz. kata dia kata apakah amalan yang nak mencari Lailatul Qadar, panduan tip ataupun panduan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Okey, kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah dalam satu hadis, maksudnya ialah ataupun matanya taharrau Lailatul Qadar fil ashri min awaikh Ramadan. Carilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata carilah Lailatul Qadar itu bila di 10 malam terakhir Ramadan, kan? Dan disebut lagi dengan kata malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Jadi kita cari dalam 10 dibagikan lagi malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Kama Rasulullah lah, itu mafhum, saya ambil mafhum. Maksudnya ialah malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cari di situ, kan? Jadi dia ada kaedah-kaedah ulama ni lah. Itu saya tak nak detail lah masa yang ada ni, kan? Kalau kata puasa mula hari Jumaat, hari apa tu, kan, dan sebagainya. Jadi tapi yang pentingnya kita ambil yang induknya, ya Rasulullah bagi panduan kepada kita, cari malam ganjil 10 malam terakhir. Cari, insya-Allah akan jumpa, tuan-tuan. Kalau cari satu malam saja tak jumpalah. Cari 21, 23, 25, 27, 29, confirm insya-Allah jumpa. Sebab ini saja yang Rasulullah bagi panduan kepada kita, kan? Jumpa, jangan cari satu malam. Bahkan kalau nak lagi selamat 30 malam. 30 malam Ramadan itu kita cari Lailatul Qadar, insya-Allah confirm jumpa, tuan-tuan. Apa kita nak doa? Doa tadilah yang kita doa, yang saya sebut tadi, kita berdoa untuk malam Lailatul Qadar kita, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya rasa saya minta maaf lah, banyak lagi ni tak sempat saya nak baca satu-satu. Terima kasih kepada semua dah yang tulis ini, Jazril sendiri sebagai MC kita pada hari ini, Mimi, Ri, NG, Muhammad, Allah. Tuan pengarah sendiri pun ada, kan? Allah, Haji Dr. Ita, Haji Maliki, Mak Rafi, tak apa, kan? Jadi insya-Allah ini dia pun lagi mujahadah ni, Haji Maliki, kan? Kabarnya apa namanya, kita doakanlah moga bapa mentua doktor diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Insya-Allah, katanya di Kelantan sana, tak isterinya balik, dan beliau sekarang ni berjihad, bermujahadah di rumah, berpuasa dengan anak-anak dia. Masya-Allah, kan? Itu ganjaran tu Haji, masya-Allah. Tetapi pahalanya berganda-ganda. Mudah-mudahan Allah Taala terima semua amalan kita, insya-Allah. Ramai lagi lah, insya-Allah. Saya tak baca satu-satu. Saya ucap terima kasih semua kepada yang menulis, yang bertanya, tak sempat nak jawab satu-satu, dan juga semua tim IYC lah, Cik IYC, Cik Jazril sendiri, Cik Fauzi, dan semua yang ada pada hari ini, insya-Allah. Sahabat saya, Syam kita. Sekian, saya rasa mohon maaf, saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan, atas kekhilafan mungkin terkeluar daripada lidah saya, lisan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan semua, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kelemahan itu ialah daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rezeki, ada masa kita berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rosli. Banyak input yang kita dapat, banyak saya rasa info-info yang memang sememangnya berguna, yang boleh kita praktikkan sepanjang bulan Ramadan ni lah. Bab kata Ustaz tadi, Ramadan ni awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya itu adalah pelepasan daripada api neraka. Alhamdulillah.
Saya tertarik tadilah dengan 3 tips yang Ustaz bagi tadilah, mengenai bila tiba Ramadan perlu ada ilmu dan kita kena ada niat yang kuat dan doalah di akhirnya. Alhamdulillah, saya harap semua yang menyertai kita pada pagi ini, tazkirah kita pada pagi ini dapat manfaat lah, dapat info yang berguna daripada Ustaz. Memang banyak soalan lagi tadi tu, saya tak nafikan, tapi saya faham masa Ustaz pun tak banyak. Terima kasih Ustaz sekali lagi atas kesudian dan masa Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Dan kepada pengunjung-pengunjung di FB IYC, teruskan like dan insyaAllah kita akan sentiasa berkongsi dan melaksanakan webinar mungkin di masa akan datang sesuai untuk pembangunan belia di negara kita ni, insyaAllah. Baiklah, bagi mengakhiri sesi tazkirah kita pada pagi ini, insyaAllah mungkin boleh kita sudahkan dengan tasbih kifarah dan juga dengan bacaan surah An-Nas, surah Al-Asr. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Okey, saya mewakili pengurusan IYC mengucapkan terima kasih sekali lagi pada semua yang menyertai kami pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jangan bisa.